Baik, Dini. Kita akan bersama dengan tiga narasumber akan mengongsikan sedikit perkembangan mengenai dengan video game ini ya. Jadi di studio hari ini Muammar, seperti yang kami berikan, kita telah pun menerima kunjungan daripada tiga narasumber yang sama-sama insya-Allah cerita mereka nanti dapat menginspirasikan pagi Auda. Seperti kami berikan tadi, sambil Auda di hujung minggu, hari Sabtu mungkin ada yang tidak bertugas harian ni, tengah-tengah minum kopi, tengah makan cucu panas Muammar, pagi nasi goreng panas pagi-pagi ni. Mungkin siksa untuk kita di pagi ini. Itulah kan. Tapi kami terus dapat memeriahkan pada bis kita dan menambah sedikit pengetahuan dan rasa juga cerita-cerita mereka ini nanti anak-anak muda kita ni, negara Brunei Darussalam ini dapat menjadikan sebagai satu inspirasi kepada belia di luar sana dan juga kepada semua penonton Rapai Pagi khususnya. Baik, alhamdulillah ya, di pagi ini kita akan bersama dengan tiga narasumber sudah pun bersama kita pada hari ini. Yang pertama kita akan bersama dengan yang mula Tuan Teo Zipeng ya, pengembang permainan video, dan juga kita bersama dengan yang mula Tuan Mahmud Syakiran bin Syahran, pengembang permainan video, dan yang mula Tuan Izzuddin Husin, pengembang permainan video. Pada hari ini ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sihat tak? Sihat. Alhamdulillah. Jadi kami di Rampai Pagi ini mohon mengucapkan ribuan terima kasih di atas berkesudian datang ke studio hari ini sama-sama tadi memberikan cerita-cerita bis kita, rasanya dapat jadikan sebagai inspirasi lah kepada penonton pagian ya. Sambil-sambil orang melihat TV hari ini adalah juga sesuatu yang dapat dikongsikan, dapat jadikan di pagi ini. Betul lah, sajian minda kan. Betul. Dan terlebih dahulu mungkin ada yang ingin mengetahui siapakah mereka ini dan apa kaitannya dengan permainan video. Jadi mungkin terlebih dahulu bersama dengan Teo Zipeng. Selamat pagi. Nama saya Teo Zipeng. Saya seorang independent game developer ataupun pereka video game. Ya, dan saya sudah membuat ini selama 3 tahun sekarang. 3 tahun. Ya. Pada masa lapang saya mengambil bahagian dalam jawatan kuasa eksekutif ataupun guild master dalam komuniti Brew Game Dev. So kami adalah komuniti yang menumpukan pada menyokong industri game development secara tempatan. So dalam Brew Game Dev, kami mempunyai visi untuk membina industri game development yang berperingkat antarabangsa di Brunei Darussalam pada tahun 2035. Kami sentiasa berkongsi kemaskini dan inisiatif kami di dalam Instagram kami. Okey, tadi boleh ajukan juga soalan, berikan peluang pada narasumber kedua untuk memperkenalkan diri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzuddin Husin. Saya CEO and founder of Pixelated Enterprise. So Pixelated Enterprise is one of the local indie game development company di Brunei. Kami establish pada dari 2017, tapi kecimpungan saya dalam membuat mereka video game sejak dari 2011 lah. So memang ada banyak pengalaman lah. So saya pernah menghadiri game convention di Tokyo, di Korea. Saya juga pernah menghadiri acara event-event di Indonesia, di Cambodia mengenai this startup, application development, dan semua those kind of events lah yang pernah saya hadiri lah. Jadi perjalanan itu amat jauh lah ya, untuk kita berhenti sahaja di di tengah jalan. Baik, seterusnya bersama dengan Mahmud Syakiran. Assalamualaikum. Hai, nama saya Mahmud Syakiran bin Syahran. Saya seorang sistem infrastructure engineer, tetapi saya juga membuat permainan video dalam masa yang lapang. Saya sudah di dalam industri ini dalam 5 tahun. Saya juga pernah menghadiri Game Developer Conference di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan juga saya juga pernah membuat kolaborasi bersama studio seperti Microsoft Xbox. Satu pencapaian yang cukup menarik ya, cukup besar ni daripada tiga narasumber kita. Sebelum kita meneruskan ya, Dini ya, ingin juga bertanya kepada tiga narasumber kita ini, bagaimana terlebih dahulu untuk kita ni memahami mengenai dengan perkembangan ini, bagaimana status perkembangan video game di negara Brunei Darussalam pada ketika ini. Okey. So, industri pembangunan permainan video di negara Brunei Darussalam masih dalam peringkat awal, tetapi telah menunjukkan potensi yang besar. Kami telah melihat minat yang semakin meningkat
terutamanya generasi yang muda. Dengan platform seperti Brew Game Dev, kami telah menyokong dan menghubungkan pembangun menyediakan sumber, bimbingan dan komuniti. Usaha telah dilakukan untuk menjadikan Brunei sebagai pusat pembangunan permainan video di rantau Asia Tenggara. Sejak penubuhan kami di Brew Game Dev, kami telah menjalankan kerjasama dengan pelbagai organisasi seperti Brunei Innovation Lab, Startup 673, Microsoft Xbox, Google Developer Group Brunei dan juga pertubuhan antarabangsa pembangun pembangunan video. Antara perkara yang telah berlaku ialah yang pertamanya Game Jam Hackathon, iaitu tempat mencipta permainan video yang akan berlaku pada bulan depan. Dan juga Hybrid Talk untuk mendapatkan pandangan pakar dari antarabangsa. Dan juga kami telah mengadakan sesi tutorial bersama Brunei Innovation Lab, Bengkel 101, 102 mengenai pembangunan permainan video. Dan akhir sekali menyambungkan pembangun tempatan dengan pameran antarabangsa. Kalau saya dengar daripada perkongsian tadi, daripada pengenalan awal sendiri Muammarah, kalau dilihat dari segi pengalaman, masing-masing mempunyai tempoh pengalaman yang berbeza dan mempunyai profesi yang berbeza sebenarnya, tapi rasanya sesuatu yang menggabungkan ketiga-tiga individu inilah mungkin di atas dasar minat, betul? Minat dan kesungguhan. Jadi nampaklah dari segi portfolionya pun sampai sudah keluar negara, menghadiri conference dan sebagainya, training dan sebagainya. Jadi tadi ada dikongsikan mengenai dengan landscape barangkali industri game di negara kita, negara Brunei Darussalam. But how do you see barangkali bagaimana Auda bis kita semua membayangkan untuk masa ke depan barangkali industri perkembangan industri game di negara kita, negara Brunei Darussalam? Siapa yang ingin menjawab ni? Saya akan menjawab. Alhamdulillah, kalau kita melihat secara keseluruhannya lah, memang industri game di Brunei masih infant stage, masih lagi permulaannya. Tapi alhamdulillah dengan apa seperti kawan saya cakap, minat itu membanyak. And then alhamdulillah juga kami sekarang mendapat sokongan lah daripada Google Game Dev untuk menyediakan tempat ataupun platform untuk siapa-siapa yang berminat untuk belajar untuk memahami daripada pakar-pakar dalam dan luar negara. Dan juga at the same time dengan pada waktu yang sama Brunei Innovation Lab juga sudah tampil ke hadapan untuk membantu pada mereka-mereka yang berminat dalam membuat video game dengan menggunakan yang hackathon ataupun workshop 101 atau 102. So dengan ini macam kami melihat memang banyak sudah minat orang. Walaupun memang susah untuk membuat benda ni full time secara penuh, tapi alhamdulillah walaupun mereka berminat dengan membuat secara part time, secara sambilan and everything, minat itu makin membangun. Even kalau kita melihat pun kadang-kadang pun mereka pun ada mengontak kami sendiri juga directly untuk mau tahu lagi macam mana lagi untuk menceburi dalam bidang-bidang ini. So jadinya alhamdulillah memang itulah meningkat walaupun perlahan tapi peningkatannya yang positif. Yes. Kalau dilihat juga kita ni sudah jarang ni bermain video game, tapi adalah anak-anak di rumah mereka ini bila melihat ada satu perkembangan permainan ini kita ni secara general lah, secara umum lah permainan kotak lah permainan kotak. Tadi faham. Tapi faham. Semakin lama daripada permulaannya permainan tersebut hanya macam permainan biasa saja, tapi semakin lama semakin berkembang kan ada permainan yang popular pun diadaptasikan untuk di dalam permainan berkenaan. Jadi dari sana kita ni melihat di mana perkembangan permainan tersebut dihasilkan daripada orang lain sendiri ataupun orang luar memang cukup menarik. Bagaimana jika sekiranya ada anak-anak tempatan kita ni yang berminat untuk mengikuti perkembangan di Brunei ini untuk mereka mengasah lagi kepakaran mereka? So saya akan menjawab. So jadi macam apa yang telah saya katakan tadi awal-awal kan, kita ni mempunyai sokongan daripada Brunei Game Dev, dari Google Developer Group sama Brunei Innovation Lab. So jadinya mereka yang benar-benar berminat boleh menghubungi mana-mana satu persatuan itu untuk bertanya
di manakah, bilakah lagi kah ada acaranya atau apa, ataupun mereka boleh cuba menghubungi mana-mana kirakan like the guild member or the guild masters yang ada di dalam event-event, dalam acara-acara yang ada. So jadinya dari sana mereka boleh menunjukkan, membantu. Even contohnya macam saya pun kadang-kadang kalau ada orang berjumpa bertanya pasal video game, saya akan berceritakan pasal apa yang patut mereka buat. So saya boleh hubungkan, connectkan mereka dengan mereka-mereka yang membuat boleh membantu dalam supaya memfokuskan lagi lah minat mereka itu. Ya. Saya ingin ditambahkan satu lagi soalan ni, mungkin daripada perkongsian tadi ya. Mungkin pada ibu bapa yang menonton hari ini, dan saya sendiri sebenarnya dilahirkan daripada keluarga yang kurang exposure dengan video game dan sebagainya. Kalaupun my only exposure kalau diimbas kembali mungkin seperti yang dikongsikan tadi, bermain permainan kotak tu tapi kalau kita lihat dari segi environment saya dilahirkan, di mana satu keluarga memang menumpukan lebih kepada akademik. Jadi menganggap macam permainan game itu mungkin banyak keburukan daripada kebaikan. Tapi yang terlihat pada masa ini sebenarnya banyak kebaikan anak-anak tani bermain game. Contohnya saja satu yang saya terfikir mungkin dari segi mengasah kreativiti anak-anak kita ni, cara berfikir. Dari segi konten-konten game pun banyak yang beralih bukan hanya menumpukan sepenuh 100% kepada komponen entertainmentnya sahaja, tapi juga ada komponen akademik yang boleh dimasukkan. Dari segi pendidikan pun sama juga. Jadi daripada ketiga-tiganya barangkali, macam mana BIS kita barangkali mengadres mungkin kesalahfahaman masyarakat kita ni, sebahagian daripada masyarakat kita ni yang mungkin memandang negatif barangkali terhadap permainan video game. Mungkin anyone would like to answer that? Negatif video game. Okay, apalah saya explain dulu. Okay, so jadinya memang difahami kata even secara bila saya membesar pun kena beritahu je oleh perlindungan, kurangkan main game, tidak ada kebaikan daripada main game. Pada waktu zaman lama tu memang benar pasal indah ada kemajuan lah. Tapi pada masa ini sudah, kalau kita lihat ekosistem dalam permainan video game ini ia berbeza. So antaranya contohnya saja, sekiranya indah pandai membuat video game, kita ni main video game. And then bila pandai memain video game, apa yang kita ni boleh ceburi? Kan masa ni memang famous macam yang social media, influencer. So memang ada, so jadinya kalau orang tu ya handal main game and pandai bercakap, so boleh lari ke social media ataupun menjadi professional e-sports gamer. Kan masa ni pun alhamdulillah dengan pertubuhannya e-sports Brunei kan sudah menghantar banyak pemain-pemain tempatan ke luar negeri, and then kalau kita lihat pun mereka pun berjaya meraih kedudukan yang bagus. Ada yang menang nombor 1 ataupun nombor 2 and so on. So jadinya kalau kita melihat development of the gaming industry di Brunei memang kecil, memang belum dapat dilihat secara penuh full potentialnya. Tapi kalau kita lihat secara kecil-kecil memang ada. Kalau dilihat dengan sebagian education, untuk menjadi seorang programmer kita ni mesti mempunyai fikiran logik, gaming thinking mesti ada. Memang mesti pandai juga dalam menggunakan matematik untuk membuat perkiraan apa and everything. So jadinya memang bukan senanglah membuat video game. So jadinya memang banyak opportunities lah. Betul. Saya cukup berbangga sebenarnya apabila dikongsikan tadi e-sports game. Rasa negara kita ni pun ada mengukir nama juga di persada e-sports game. Ini sesuatu yang dapat dibanggakan sebenarnya, Muhammad. Betul. Alhamdulillah juga di mana memang adanya kebaikan daripada kerjasama daripada pemain-pemain berkenaan dan juga boleh dikatakan logik daripada permainan mereka ini amat penting agar mereka dapat memenangi permainan berkenaan. Baik, bila menyentuh tentang itu cabaran daripada perspektif orang ramai, pandangan orang ramai mengenai dengan permainan video game ini, bagaimana pula dengan perkembangan industri kita pada ketika ini di negara Brunei Darussalam? Apa dia cabaran utama? Semua mula ke tangan. Maunya mungkin rasanya kita ni sediakan kopi ni. Lebih santai lah kan. Cabaran tu memang adalah sebagai macam apa yang kami bincangkan tadi, macam gaming industry masih lagi permulaannya. So jadinya cabaran memang banyak. So contohnya mencari platform di mana untuk mempublish, untuk mengeluarkan, and then cara mencari publisher untuk menolong kami membawa video game yang dicipta untuk keluar negeri. So cabaran tu memang ada. And then pada waktu yang sama juga
Oleh sebab kita ni berada di Brunei Darussalam, services ataupun sistem yang untuk digunakan indah murah. So terpaksa membayar secara berlebihan. So itu pasalnya. So jadinya cabaran tu memang banyak lah. And then macam kita cakap tu mindset ataupun salah satu daripada cabaran tu lah. So itu kadang-kadang boleh membuatkan orang macam like patutkah dibuat ataupun indah. Betul. Mungkin soalan berikutnya dapat tanyakan di antara kedua-dua ni barangkali bagi yang tengah rehat saja faham. Yang menonton hari ini mungkin boleh bis kita berikan barangkali sedikit nasihat yang dapat diberikan kepada golongan muda khususnya yang bermimpi yang ataupun mempunyai cita-cita. Bukan hanya bermimpi lah Muhammad, mimpi ini orang akan berhasil tanpa usaha, tapi bermimpi dan diusahakan mempunyai cita-cita untuk mencipta permainan mereka sendiri. Apa rasa nasihat yang ingin diberikan? Siapa ni? Boleh. Silakan. I think kalau untuk golongan muda yang mau membuat permainan video game, mungkin boleh mulakan dengan apa yang anda sudah pandai atau mahir sudah. So pilih saja satu lagi kemahiran yang untuk dipelajari seperti programming kah ataupun membuat art, dan seimbangkan jangkaan anda dari situ. So seperti example, penulis yang baik boleh menggunakan game engine untuk membuat permainan video game yang seperti visual novel yang mudah untuk dibuat. Program yang membantu untuk mencipta permainan, untuk menghasilkan permainan berasaskan jalan cerita. Golongan muda juga boleh belajar shading untuk membuat lukisan anda sendiri dan menghidupkan permainan anda. Para artis, golongan muda yang pandai membuat artis boleh mempelajari sedikit pengatur caraan supaya anda dapat mencipta permainan yang sangat ringkas tetapi sangat cantik juga. Baik, mungkin juga dapat dikongsikan mengenai dengan pendapat daripada narasumber kita ya, pembangunan permainan yang mana adakah ianya memberikan ataupun menyumbang kepada ekonomi dan juga sektor kreatif kita di negara Brunei Darussalam. Ya, kalau dilihat contoh dari negara jiran kita Indonesia, mereka mengambil masa dalam 10 tahun untuk membangun game industry, pembangunan game industry di Indonesia. Sekarang mereka sudah berada di peringkat antarabangsa. Tidak silap saya tahun lepas salah satu company pembangunan video dari Indonesia memenangi anugerah The Games Awards, which is like achievement yang sangat menakjubkan bagi negara-negara Asia Tenggara. Jadinya saya melihat pembangunan permainan video di Brunei sebagai salah satu peluang pekerjaan lah, kerana di Indonesia dari pembangunan permainan video berjuta-juta peluang pekerjaan telah diadakan. Terima kasih atas perkongsiannya. Mungkin kalau tadi rasanya ada ditanyakan soalan ini, tapi mungkin ada yang mungkin baru saja menyaksikan sampai pagi. Kalau boleh dikongsikan lagi sekali ni, Tuan. Rasanya Tuan Izzuddin ada mengongsikan. Mungkin kalau boleh dianukan kembalilah, dikongsikan kembali kepada mereka yang tertarik ingin mengikuti industri perkembangan game di Brunei, dan rasanya dari mana mereka harus memulakan impian ini. Okey, so jadinya cara yang terbaik untuk memulakan perjalanan mereka untuk menjadi pereka video game, of course masa ni memang banyak dari social media, sudah sumber-sumber dari social media. Okey, so dari sana adalah satu permulaan yang paling baguslah untuk bermula. And then seterusnya mereka boleh cuba menghubungi persatuan-persatuan yang ada and agensi-agensi yang ada, contohnya Brunei Innovation Lab, Google Developer Group and also Brunei Game Dev. So jadinya persatuan-persatuan dan agensi-agensi ini memang rajin membantu siapa yang berminat lah untuk mengasah kemampuan mereka ataupun mengeksplor skill baru. So contohnya kalau Indah mau programming, mau jadi melukis ataupun membuat reka bentuk 3D pun boleh juga. So jadinya memang bukan saja jadi programmer, tapi memang banyak lagi acara field yang lain boleh. Mungkin boleh dikongsikan. Yang sekarang dikongsikan di kaca TV ini mungkin boleh diterangkan ni Tuan.
Okey, so jadinya kalau kita lihat yang social media ni, this is the kirakan Instagram untuk Brunei Game Dev. So siapa-siapa yang berminat boleh follow and then akan mereceive itulah memang aktif lah Instagram ni untuk mengupdate apa saja acara-acara mengenai yang siapa berminat untuk menceburi bahagian bidang game. So jadinya cara menceburi untuk itu boleh mengkontak saja ataupun DM to the Instagram. So jadinya salah seorang daripada yang menghandle Instagram tu akan mereply balik dan boleh menunjukkan siapa patut dihubungi seterusnya lagi sekiranya mau mencuburi lebih jauh lagi apa. Baik, cukup menarik juga sebenarnya. Dan banyak ni sebenarnya yang ingin saya tanyakan ni. Di mana kalau dilihat bagaimana dengan perkembangan industri kreatif ini di negara Brunei Darussalam. Mereka ini terdiri daripada belia-belia yang berumur daripada kebanyakannya daripada mungkin berbelasan tahun ataupun mempunyai latar belakang dalam bidang akademik designing apa. Mungkin boleh dikongsikan dari segi latar belakang kebanyakan daripada komuniti yang aktif. Kebanyakannya mereka dari latar belakang seperti art student. Ada juga antara mereka yang pernah bekerja di bahagian bank. Kerana game pembangunan permainan video itu bukan sahaja fokus dengan coding, ya. Tetapi banyak contohnya kalau latar belakangnya dari accounting, maybe kalau transisi ke permainan video mungkin mereka boleh data analisis game, contohnya market market search, market survey. Jadi kalau game apa yang popular. Jadi kalau dilihat sebenarnya dari mana cabangnya pun sebenarnya boleh ini terpulang kepada game ataupun pembuatan video game berkenaan ya. Ini cukup menarik sebetulnya di ini. Sebenarnya dikongsikan banyak ni kan ditanyakan tapi masa tidak mencukupi untuk kita ni. InsyaAllah jika ada kesempatan di lain keluaran insyaAllah kita ni mengongsikan mengenai dengan permainan-permainan yang sudah dicipta di negara Brunei Darussalam ini ya. Memang cukup menariklah. Jadi kami daripada Rampai Pagi ucap ribuan terima kasih di atas kesudian datang ke Rampai Pagi walaupun orang masa agak terhad tapi rasanya cerita-cerita tadi Muammar dapatlah sedikit menyuntik suntikan inspirasi kepada semua penonton Rampai Pagi hari ini Muammar. Betul. Jadi kepada habis kita ya diharapnya akan dapat jom mengambil manfaat daripada pengungsian berkenaan. Kami harapkan untuk terus bersama di Rampai Pagi dan kita ucapkan juga terima kasih kepada tiga narasumber iaitu Yang Mulia bersama kita pada hari ini Teo Zipeng dan seterusnya Mahmud Syakiran bin Shahran dan juga Izzuddin Husin kerana berkesudian. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.